dengan ada satu cerita. Betul ke Zahid bakal dicabar oleh Hyshamuddin di dalam apa orang kata di dalam di dalam Perhimpunan Agung UMNO, pemilihan parti yang akan melanda negara yang akan kita saksikan. Tak lama lagi akan ada berlaku pemilihan parti apa orang kata di kalangan UMNO, di dalam UMNO sendiri, di mana UMNO akan menyaksikan pemilihan jawatan tertinggi dan akan menentukan hala tuju. Okey, ada satu lagi menentukan hala tuju Anwar Ibrahim sebenarnya, iaitu Dewan Negara. Dewan Negara itu sebab kebanyakan Dewan Negara ni senator dia dilantik oleh zaman Muhyiddin Yassin, zaman Ismail Sabri dahulu. Tak lama lagi akan tukarlah tu untuk jawatan senator. Tetapi yang lain tu kita tunggu dulu. Tetapi sekarang ini the second hurdle yang Anwar kena hadapi adalah berkenaan dengan apa sekarang ini Perhimpunan Agung UMNO. Perhimpunan Agung UMNO. Nah, Perhimpunan Agung UMNO agak menarik tuan-tuan. Kerana apa saya kata dia agak menarik? Sebab kita akan menyaksikan kalau sekiranya Zahid kalah dalam Perhimpunan Agung UMNO ini, kita akan menyaksikan negara ini berkemungkinan besar akan tumbang. Okey, ada orang kata tadi tak juga dia kata mungkin orang kata yang menang itu tidak akan menyebabkan kerajaan sekarang ini tumbang. Dia kata mungkin. I mean we hope so. Kita harap demikian. Kita harap kalau menang dia tak menyebabkan kerajaan tumbang. Kita harap begitulah. Tetapi sekarang ini PN is betting on Perhimpunan Agung UMNO. Okay, Perikatan Nasional is betting on Perhimpunan Agung UMNO untuk memastikan bahawa Zahid kalah dalam pemilihan kali ini. Sudah dimainkan di on the ground sekarang ini. Zahid adalah pro kepada DAP. DAP sekarang ini menguasai UMNO. DAP lah yang menguasai Zahid. Ini cerita DAP lah. I mean the same old story, the same old mantra yang digunakan selama ini. DAP kan. Dia nak takutkan perwakilan daripada UMNO. Dan dengar ceritanya bahawa duit sekarang ini sudah mula dilaburkan untuk nak mencari the right candidate untuk nak melawan dengan Zahid bagi memastikan Zahid kalah dalam pemilihan parti UMNO yang akan berlangsung tidak lama lagi. Now, Hyshamuddin adalah nama yang disebut-sebut akan akan mempertaruhkan diri. Akan mempertaruhkan diri bagi menghadapi perlawanan ini. Timbul satu persoalan. Dia sama ada berani atau tidak itu satu cerita lain, tapi sama ada Hyshamuddin berani nak mempertaruh atau memperjudikan karier politiknya atau tidak. Sebab sekarang ni kalau kita tengok daripada sokongan grassroots sendiri, I mean when I say grassroots, sokongan pimpinan-pimpinan dia tidak mempunyai satu pasukan yang jelas yang boleh kita lihat membawa Hyshamuddin naik ke atas. Tidak ada. Namun begitu, having said all that, knowing UMNO punya politik ni, kita jangan jangan terlalu complacent. Zahid, bukan kita. Zahid jangan terlalu complacent. Jangan terlalu selesa dalam keadaan apa yang ada sekarang ini. Kerana memang kalau kita lihat apa benda tu? Kalau kita lihat sekarang ini memang ada ura-ura mengatakan bahawa pencabar Zahid sudah ada, cuma dia setuju atau tak setuju, Hyshamuddin ataupun yang sewaktu dengannya, dia setuju atau tidak setuju dan sama ada dia nak bertanding atau tidak dalam pemilihan kali ini. Itu yang pertama. Namun begitu, yang jelas dalam perhimpunan kali ini, kalau pertandingan itu berlangsung, siapa yang mencabar Zahid, bagi saya itu merupakan orang kata apa, satu cop moho kepada dia untuk kerjaya politik dia lah. Itu suatu yang benar yang saya kata. Sewaktu pilihan raya yang lepas, PRU yang lepas, walaupun dilihat sebagai musuh-musuh Zahid, tetapi ada di antara mereka masih dibagi jawatan. Antaranya Hyshamuddin. Dia masih lagi dibagi peluang untuk bertanding. Contoh di tempat dia di Sembrong sebelum ini. Sepatutnya dia lawan ON, tapi ON pindah ke Batu Pahat dan menang. YB ON. Boleh panggil YB dah sekarang ni. Sekarang ini apa yang berlaku adalah bila dia bertanding, dia dalam dilema. Okay? Ceritanya dia berada dalam dilema. On one side, dia nak kena terima, kalau menang, he will get everything. Tapi kalau kalah, dia lose everything. Ini win all, lose all. Ni kira kalau main poker ni, tengok main poker main judi. Main poker ni dia all in dah sekarang. Kalau dia tarik, that's it, dah habis. Dia pun tak boleh pergi ke mana.
Tapi kalau dia letak, dia tak pergi ke mana. Now, let's calculate. Hishamuddin lah. Mari kita kira yang mana lebih baik. Letak ke ataupun tarik? Kalau dia tarik, maksudnya dia tak menyatakan bahawa dia nak bertanding, dia setia kepada presiden dan sebagainya, peluang dia selepas ini sebenarnya pun tak berapa cerah. Peluang Hishamuddin selepas ini pun di dalam UMNO tidak berapa cerah. Kenapa saya kata tidak berapa cerah, tuan-tuan? Kalau kita lihat sekarang ini, siapa threat, ancaman yang paling besar kepada Zahid yang tinggal? Siapa? Yang tinggal ancaman paling besar Hishamuddin and the gang. Ismail Sabri, Hishamuddin and the gang. Bagi saya nampak kalau UMNO boleh recover selepas ini, selepas 5 tahun dia boleh recover, berlaku lagi pilihan raya, Zahid akan buat pasukan di mana dia akan gantikan geng-geng, dan sudah dengar pun on the ground. Tempat-tempat yang mana Hishamuddin kuat, Ismail Sabri kuat, dan sewaktu dengannya KJ dan semua. KJ memang tak ada lagi lah. Yang kuat, sudah ada orang yang akan berada di situ untuk menggantikan mereka. Sudah ada, apa orang kata, what do you call that, dia sudah ada pelapis-pelapis, sudah ada dia punya second team yang akan berada di situ untuk menggantikan mereka. Sebab Zahid masih lagi bercita-cita untuk nak jadi Perdana Menteri, untuk nak kekal sebagai Presiden Parti, sekurang-kurangnya for another 2 terms. Saya tak tahu dalam UMNO ada ke tidak more than 2 terms tu, ada ke tidak, tapi hopefully ada lah kan. Maksudnya kalau dalam PKR dia Presiden hanya boleh memegang 3 term saja. So Anwar dah jadi yang pertama dulu, yang ni yang kedua, next one yang ketiga. Lepas tu dia tak boleh jadi presiden lagi, kena tukar orang lain. So saya pasti dalam UMNO ada ke tidak? Saya rasa tak ada, tapi saya tak pasti. Mungkin dah tukar baru ke apa, saya tak pasti. Namun begitu, Zahid dia bercita-cita tu masih ada, cita-citanya masih ada. Dia masih berharap dia boleh menang. Ada yang kata itu. Kalau Zahid, Zahid dia bersalah, bukan Tok Mat ada. Dia macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak masuk penjara, tu je. Dia bukan masalah Tok Mat boleh jadi TPM. Dia kalau boleh, jangan dia masuk penjara. Jangan dia masuk penjara. So kalau tak nak elak dia masuk penjara, macam mana? Dia kena menang dululah. Sebab kes dia ni akan berlangsung lama lagi. Ustaz Wanji punya kes pun 10 tahun, tuan-tuan. 2014 ni dah masuk 2023. 2013 kes Ustaz Wanji. 2023, 10 tahun. Tak habis ke? Ustaz Wanji punya kes tak habis. Dia punya kes berapa lama kita pun tak tahu. Faham So dalam situasi ini saya kata, balik kepada Hishamuddin tadi. So patut tak dia lawan? Jawapan mudah saya, ya. Habis ke apa? Kau ni kau nak jatuhkan kerajaan? Saya kata, kalau dilihat daripada Hishamuddin punya standpoint, ini pandangan saya. Patut ke dia lawan? Ya, dia patut lawan. Untuk daripada standpoint dia. Kalau kita calculate game teori lah, secara game teori, kalau kita calculate, lagi advantage untuk dia lawan daripada dia tak lawan. Kenapa? Kalau dia tak lawan, high chances untuk dia lepas ni habis kerjaya politik dia. Zahid akan pancung dia. Tapi kalau dia lawan, sekurang-kurangnya dia ada 50% chance untuk menang. Sekurang-kurangnya ada 50% dia peluang untuk menang. Dia sama ada menang atau kalah. So sebaik-baiknya dia kena lawan je sebenarnya. Persoalan seterusnya, adakah dia berani? Resources tu tak ada isu. Perikatan Nasional akan bantu. Tetapi sama ada dia berani atau tidak nak mengambil langkah drastik nak pergi melawan Zahid dalam pemilihan Agung UMNO kali ini. Itu je. Dia kalau ikut calculate, macam dulu saya calculate pasal PN dengan BN kan. So, adakah BN itu lebih baik bersama dengan PH atau BN itu lebih baik bersama dengan PN? Saya kata calculation wise, BN, Barisan Nasional itu lebih baik bersama dengan Pakatan Harapan berbanding Perikatan Nasional. Mudarat itu lebih kurang. Dua-dua tu mudarat bagi BN. Bersama PH pun mudarat, bersama PN pun mudarat. Dua-dua tu mudarat. Tetapi mudarat lebih besar dia bersama dengan PN berbanding dengan BN. Ini secara politik Secara politiknya lebih berat dan terbukti masa BN, Barisan Nasional bersama dengan PN pada pemerintahan yang lalu, PN pergi ambil kumpul dana kekayaan, pergi hentam Barisan Nasional sampai tinggal 30 kursi saja. Sampai tinggal 30 je, tuan-tuan. Dan kalau tak kena tempat ni, tempat-tempat seperti Kedah, Penang, kawasan Melayu, Kelantan Terengganu itu memang lepas ni melingkup lah. Sebab tu saya tak setuju dengan satu kenyataan seorang pimpinan
PH Kedah, dia kata apa orang kata gelombang PAS PN itu hanya sementara di Kedah. PRN ni boleh menang. No, I disagree. Saya kata you tertinggal satu formula. Dia bukan gelombang tu tak ada kan. Gelombang tu bukan gelombang tu akan berterusan, tak, bukan itu. Tapi ada satu benda yang PH tak ada yang merupakan the most important factor dalam nak menang di Kedah. Apa itu is? Yang tu saya dah sebut dengan Fahmi Zainul. Tanya Fahmi Zainul, pergi jumpa dia. Pergi berguru dengan dia. Apa benda yang saya sebut? Saya kata you kena ada benda ni. You ada benda ni, insya-Allah 80% you boleh menang. Sebab itu orang tanya itu dalam live. So di Kedah macam mana? Kedah macam mana? Saya macam 50-50. Bila saya kata 50-50 tu kalah lah tu. Mula-mula dulu saya kata Negeri Sembilan 50-50. Tapi sekarang dia dah ada faktor ini. Benda ni dia dah ada. So saya tukar. Tak jadi 50. Peluang tu ada. Negeri Sembilan kekal. Selangor kekal. Penang kekal. Ni 3 negeri ni akan kekal insyaAllah. Tapi Kedah akan tumbang. Terengganu biasalah balik kepada kekal lah pada PAS kan. Kelantan akan kekal kepada PAS. Kan? Tapi dia negeri akan menang. Cuma persoalan dia, adakah kawasan Melayu di Penang akan tumbang kepada PAS atau Perikatan Nasional ataupun tidak. Itu persoalan dia. Kawasan yang bukan Melayu confirm insya-Allah lah, bukanlah confirm. Insya-Allah kemungkinan besar secara kebarangkaliannya masih kekal lah. Kawasan-kawasan DAP tu masih kekal. Boleh lagi. Tapi kawasan-kawasan Melayu seperti Balik Pulau yang saya berjari itu, Pematang Pauh di Penang, itu antara kawasan-kawasan kalau kita nak tengok peluangnya bagaimana. Saya pergi Balik Pulau itu, saya cerita macam ni kena buat. Okay, right? Faham eh? Apa benda tu? Yang tu saya tak boleh cerita dalam ni lah. Itu strategi. Saya sebut secara umum besar je lah kan. Okey lah, kita cerita last kali berkenaan gaji minima. So bila kita menyentuh tentang gaji minima ni tuan-tuan, apa pro dan con gaji minima ni? Okay, apa itu gaji minima? Dulu gaji minima ni pernah disetkan oleh kerajaan pada 1,300 ke 1,200 macam tu, zaman Pakatan Harapan. Nah, pada masa itu pun saya dah ada macam tak berapa setuju lah dengan gaji minima ni sebenarnya. Saya majikan juga. Saya ni pun seorang majikan kan. Saya tak berapa nak setuju dengan gaji minima. Apa pula gaji minima tu bagus. Okey, hari ni saya nak belajar, saya nak ajar tuan-tuan sikit. Saya nak berkongsi ilmu, bukan mengajar. Saya ni bukan orang pakar dalam ekonomi pun, belajar sikit-sikit, faham, tahulah. So saya nak berkongsi sedikit ilmu, apa pro dan con gaji minima dan apa cadangan yang kita boleh kemukakan kepada kerajaan supaya instead of giving gaji minima, daripada kita memberi gaji minima, apakah cara dan langkah yang betul yang untuk kita nak selesaikan masalah. Sebab gaji minima ni masalah dia apa tuan-tuan? Masalah dari kemiskinan, kesenjangan pendapatan, disparity of income. Maksudnya ada gap di antara yang kaya dan miskin. Pendapatan yang jurang yang terlalu jauh. Jadi yang disparity, kesenjangan, jurang inilah yang cuba nak diselesaikan oleh gaji minima, kata mereka. Tetapi betul ke gaji minima ni penyelesai kepada semua masalah? Okay, kita tengok. Apa itu gaji minima? So, hari ini kita akan melihat gaji minima, pro dan con untuk gaji minima. Now, pro kepada gaji minima, pertama dia mengurangkan kemiskinan. Memang betul lah. Gaji minima ni kalau gaji dia sebelum ini 800, kalau kita naikkan gaji dia daripada 1,800 ke 1,500, of course lah dia akan bertambah lah pendapatan dia. Tu mengurangkan kesenjangan pendapatan macam kita sebut tadi kan. The economic disparity tu, the income disparity, kesenjangan pendapatan itu akan dapat dikurangkan. Jap saya tukar color dia. Tak apa nampak sangat. Okey. Allah. Okey, kesenjangan itu akan dapat dikurangkan. Mengurangkan kesenjangan pendapatan. Kemudian insentif untuk bekerja. Sebelum ini orang kata, alamak gaji ni rendah lah. Sekarang ini kalau kita bagi gaji lebih, dia nak bekerja lah. Sebab kalau gaji berapa gaji? Gaji 800, malah aku nak kerja lah. Baik aku duduk kampung. Jadi dengan gaji minima ni, kita boleh bagi galak, berapa gaji? 1,500. Okey, menarik ni. Contoh. Kelebihan fiskal untuk kerajaan kerana apa? Dengan bertambah gaji,
maka bertambahlah perbelanjaan. So dalam Keynesian punya law economic theory kan, C tu adalah consumer consumption, jadi bertambah perbelanjaan, bertambah tax jugalah, G kan, government tax, maka bertambahlah pendapatan kerajaan. Dan juga increase productivity, dia menambahkan moral. Yalah, sebelum ni gaji dia 900, sekarang 1,500 contohnya, bertambahlah semangat dia nak kerja. Kemudian insentif kepada syarikat untuk human capital. Macam kita tadilah, dia syarikat pun akan ada human capital yang akan bekerja lebih baik, lebih apa orang kata, lebih baik lah. Dan juga mengurangkan majikan monopsonis. Apa itu monopsonis? Monopsonis employer adalah di mana ada satu saja employer, satu saja majikan, dan dia menentukan labor market punya apa orang kata, punya gaji. Dia yang menentukan gaji. Dan dia yang menentukan gaji kepada kepada labor market. Maksudnya bila labor masuk, dia kata kalau dia letak satu harga, orang tak boleh nak argue dah harga tu. Kalau gaji sedemikian, orang dah tak boleh argue dah gaji tersebut. Dia kata, itulah gajinya, you take it or leave it. Sebab apa? Sebab dalam monopsonis ni, kalau kita tengok, dia kerja dia banyak, tetapi apa orang kata, kerja dia there's a lot of work, kerja dia banyak, peluang, maksudnya position itu banyak, tetapi pekerja tak ramai. Jadi dia boleh bagi apa orang kata, boleh bagi gaji yang ikut suka hati dia.